tak berasa cubit. Kepas. Panas ni macam mayat. Kata nak pindah ke apa ni. Sejuk. Makit-makit tu sejuk tengah malam pergi ambil wudu apa semua. Allahu Akbar. Semayang 2 rakaat. Lepas tu minta Allah, minta semua. Sebab kita berasa dekat sangat dah dia minta. Sebab tu yang Nabi kata orang yang ingat mati ni untung cerdik. Pasal apa? Dia mati pun dia dapat, dia tak mati pun dia dah dapat. Tu. Minta sungguh-sungguh. Dengan hak yang sembahyang hajat sendiri pun buat hak banyak yang mulai buat hak tu doa hak sembahyang jemaah semua jaga habis tiap-tiap waktu sembahyang minta. Tengok terkejut saya. Saya pergi ke peserta mengenal Pulau Pinang khusus selama seminggu di Pulau Pinang kat Jalan Hitam tu. Lepas banyak tengok tak ada dah. Darah pun tak ada, tengok tak ada benda dah. Lepas tu lawak kot. Rasa macam lawak lah. Memang duk tunggu lama dah hak tu nak pun sihat ni kan. Setahun lepas Allah saya balik Mekah baru dapat tu. Tu esoknya pula qada hajat tadi. Tak ada apa dah. Hari 3 tu tak ada apa dah. Ya Allah tu tak nak habaq atau meleleh mata punya seronok. Pasal apa? Hak benda yang nak minta selama ni Allah tak ada bagi dah. Lepas tu saya masuk ambil Pak Senawi saya dapat kemudian daripada Pak Senawi tu pula nama saya naik ke kelas Sejid Tinggi Agama. Tahu? Yang lagi pergi Mesir. Tak pernah perangai pergi Mesir. Tak pernah perangai. Aku dapat sini ada SPM Pandan. Bila macam tu tengok naik. Wih, aku ke penjian Pak Senawi stamp. Boleh. Masuk pada stamp. Itulah kata tak kena pergi Mesir tengok periksa stamp boleh pula dah. Tak tahu tu dah Allah Taala bagi. Rezeki yang tanpa diduga-duga. Apa dia? Sebelum terbang pergi Mesir orang minta tiket, duit untuk tiket. 1,200 duit untuk tiket. Allahu Akbar. 2 minggu lagi nak pergi. Pejabat abang kata tiket dah ambil. Dia punya seronok. Tak pernah pegang duit cash 8,000. 2 minggu sebelum pergi, kupang tak ada nak pakai. Tak ada. Tengok. Bila dengar kata dapat terbang ke Mesir tu orang main tak suruh rezeki mai tak tahu main mana. Kira-kira tengok pinjaman 5,000 cash. Orang hadir ada 3,000. 8,000 semua hidup aku cari tak dapat tu nak cerita bagi Allah Ta'ala tak pernah kecewakan saya. Tapi dengan syarat jangan putus asa. Kira apa dah? Boleh. 10.5. Okey, tak apa. 10.35. Baik. Dan ada perkara yang ketiga lah. Perkara yang ketiga daripada kaifiat sembahyang hajat yang kaifiatnya ada sedikit berbeza daripada kaifiat yang pertama dan kaifiat yang kedua. Terima kasih. Tidak. Amin dulu. Tak pagi tadi kuliah subuh sejam dah. Tak boleh kuliah maghrib ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Cara yang ketiga, cara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Yang ni saya syur tak usah salin lah. Saya syur tak usah salin. Kalau nak salin saya bilang balik. Kalau nak salin. Tapi saya syur tak usah salin lah. Saya syur tak usah salin. Bukan pasal apa. Tak kira kesimpulan di hujung dengar. Tapi kalau kita nak salin, tak apa saya bilang balik lagi saya salin. Kaifiat dia. Okey. Yang ketiganya yang disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nak catat maklumat tu tak apa. Nak catat maklumat tu tak apa. Tapi doa-doa dia tak usah catat lah. Dia panjang. Kaifiat nak cerita tak apa. Okey. Dia punya kitab dia kitab Ihya Ulumuddin. Dalam bab sembahyang sunat di bawah tajuk sembahyang sunat hajat. Imam Ghazali susun tajuk sembahyang sunat hajat ni, solat hajat ni tajuk yang ke-8 dalam jenis sembahyang hajat yang dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tajuk ke-8. Baik, saya bacakan hadis dia, dengar saja dulu lah. Hadis Ibnu Mas'ud fi salatil hajah. Hadis Ibnu Mas'ud dalam sembahyang hajat Natai asyara raka'atan 12 rakaat 12 rakaat. Tak apa, yang saya baca ni catat tak apalah kaifiat tu. Tapi doa dia yang tak termampu nak catat tu panjang. Baik. Akhrajahu Abu Mansur Ad-Dailami, yang dikeluarkan oleh Abu Mansur Ad-Dailami fi Masnad Firdaus, dalam Masnad yang bernama Firdaus bi isnad dha'ifain jiddan, dengan 2 sanad yang terlalu lemah. Dengan bila sebut 2 sanad yang terlalu lemah ni, ada 2 jalan mari yang terlalu lemah.
Maknanya hadis ni bukan hadis tidak lemah, terus sangat lemah. Tu anak abang tu. Baik. Pasal apa lemah? Pada kedua-dua sanad tadi tu, faham sanad? Ada nama Amru bin Harun al-Balhi dan juga Ibnu Mu'in yang di antara orang yang saya sebut nama ni dituduh menipu. Dia tak menipu. Tapi dituduh. Dalam ilmu mustalah hadis, ilmu alul hadis, bila seseorang pembawa hadis sudah dicas dituduh menipu, maka apa yang dia bawa itu kira lekeh. Lekeh. Ni sebahagian daripada ilmu hadis yang kalau kita nak belajar. Kan? Okey, baik. Sambung lagi. Kemudian ada satu riwayat yang lain menyatakan hadis sembahyang hajat ni adalah 2 rakaat saja, hak yang saya cerita tadi. Dalam kitab Imam Ghazali juga dicerita dua-dua. Satu dicerita ada 2 rakaat, satu dicerita 2 rakaat. Jadi cerita 2 rakaat. Jadi hak 2 rakaat kita cerita dah, kita pergi kepada hak 12 rakaat. Benda apa nak baca 12 rakaat ni? Baik. Dia kata fal yusalli hadhihi as-salah, maka hendaklah dia sembahyang bila dia ada hajat dunia untuk agama dia ke atau akhirat dia ke, dia hendaklah dia sembahyang. Saya bacakan dia punya matan dia sikit. Faqad ruwiya an Wahib bin Al-Ward annahu qala inna min ad-du'a alladhi la yuraddu, sesungguhnya sebahagian daripada doa yang tidak ditolak, ya, an yusalli al-'abdu, seseorang hamba itu bersembahyang fintai 10 rakaatan, dia sembahyang 12 rakaat. Okey, yuqra'u fi kulli raka'atin, dibaca pada setiap rakaat. Dia pada setiap rakaat bi ummil kitab, baca ummil kitab. Ke Allah baca ummil kitab. Baca Fatihah. Baik. Wa ayatul kursi. Ya, pandai, dan ayat kursi. Baca Fatihah, baca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad, dan baca qul huwallahu ahad. Ni mengaji berkitab yang bagus ni. Baik. Fa idza farigha kharra sajidan, bila selesai baca habis main dalam rakaat sujud. Sujud. Ni asal usul yang mana dapat amalan ni. Allah tu saya bila hak orang ngaji saya cerita cara ngaji ya. Baik. Dia kata sujud. Thumma qal, kemudian kata Dalam sujud tu. dalam sujud ni lepas mayang dah ni. Fa idza farigha, bila sebut ayat fa idza farigha, apabila selesai sembahyang, kharra sajidan, sujud. Thumma qal, baik apa dia? Subhanalladzi labisal 'izzu wa qala bihi, subhanalladzi ta'affafa bil majdi wat takarrum bihi, subhanalladzi ahsa kulla shay'in bi'ilmihi, subhanalladzi la yanbaghi tasbihi illa lahu, subhanadzil manni wal fadli, subhanadzil 'izzi wal karami, subhanadzil tawli, as'aluka bima'aqidil 'izzi min 'arshika. Panjang. Tak apalah, saya ringkas kata. Ya. Jadi hak ni kaifiat yang ada di dalam kitab Imam Ghazali. Baik. Mula-mula dia kata apa? Baca Fatihah. Setiap rakaat. Sudah baca ayat kursi, betul baca qul wallah. Bermakna bacanya tak banyak lah. Tapi yang banyaknya rakaat dan rakaat. Okey, baik. Lepas tu buat apa? Salam. Bagi salam. Lepas salam sujud. Okey. Bila lepas salam sujud, hak yang ni yang menjadi kaifiat ni yang menjadi orang kata perselisihan pandangan di kalangan ulama-ulama hadis dan ulama-ulama fiqh. Kenapa jadi perselisihan? Untuk hadis yang pertama yang baca dalam sujud tak ada masalah. Buat sembahyang hajat 2 rakaat tak ada masalah. Yang ketiga ni ada masalah sikit. Pasal apa? Apabila orang yang mendalami ilmu hadis, dalam kitab pengajian ilmu hadis ni kan kita ada hadis kan? Kategori pertama sahih. Kategori kedua hasan, pandai, hasan. Okey. Kategori ketiga dhaif, pandai. Sahih, clear. Hasan, dari mana datangnya hasan? Dari sebab bila asalnya hadis dhaif, bila ada riwayat datang satu cerita tajuk yang sama, asal dhaif.
Datang satu riwayat yang cerita tajuk yang sama. Datang satu lagi tajuk yang sama, ada beberapa riwayat dia terangkat. Jadi martabat dia jadi hadis hasan. Mengaji hadis macam KSTA ya. Okey, baik. Yang ketiganya hadis dhaif. Baik. Hadis dhaif ni biasalah. Tetapi dalam kategori hadis dhaif ni pula, seandainya macam tadi, bila ada perawi yang ada cacat celahnya, bukan dia buat pun, kena tuduh baru kena tuduh Bila kan saya kena tuduh banyak. Memang tak layak jadi perawi, layak tolong cerita nak jadi perawi hadis tak layak lah ya. Bila standard tu jatuh kepada hadis dia panggil dhaif jiddan, tersangat lemah, maka ulama mengambil pandangan bahasanya untuk beramal dengan fadilan amal, okey, beramal dan mengambil sikit daripada hukum setakat hadis dhaif jatuh pada tu tak boleh. Faham tak? Jatuh martabat hadis lebih daripada tu dah tak boleh, dia tak kuat dah, tak boleh dah. Tak boleh. Jadi kalaulah tuan-tuan ada anak siapa-siapa yang ustaz yang ada kitab ulum hadis, cuba tengok dalam bahagian terakhir tu, hadis dhaif boleh lagi dibuat ambil panduan fadilan amal, okey, fadilan amal nak beramal dengan dia. Tapi kalau jatuh lagi tak boleh dah, tak boleh dah. Jadi berdasarkan kepada apa yang saya cerita ni, maka Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab dia majmuk sepanjang 36 jilid, Imam Nawawi tak ambil apa yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Faham tak? Pasal apa? Imam Nawawi seorang ahli hadis. Nampak? Ni bukan makna Imam Ghazali tak, cumanya pandangan daripada Imam Nawawi, dia menapis yang akhirnya dia terima pakai hak yang 2 rakaat. Faham? Dia pakai hak terima 2 rakaat, hak 12 rakaat ni dia tak terima pakai, dia tak kata haram tak, cuma dia tak ambil ibu. Bila orang baca kitab Imam Nawawi tak ada. Pasal apa? Kalau ada jenis nak jawab pula tu, hadis yang tersangat lemah, susah nak jawab. Kan, dari segi pengajian ilmiah hanya macam tu. Baik. Maka daripada situ, saya secara peribadinya mengambil jalan, kan, tidak mengambil kafiat yang disebut oleh Imam Ghazali, saya ambil kafiat yang tak ada kontroversi. Hak 2 rakaat sembahyang pun senang, boleh buat gerak. Kan? Bila-bila nak buat senang, sedangkan itu dalil yang cukup kuat. Tak ada sembahyang hajat, saya sembahyang dalam sembahyang fardu. Saya buat dalam sembahyang fardu. Senang cerita. Kan? Baik, itu dah sedikit kedudukan hakikat ilmiahnya. Maka kembali balik pada hak mula-mula saya cerita tadi, bagaimana pula solat hajat yang dia bukan daripada salat yang disunatkan berjamaah. Orang nak baca mana? Pergi masjid, orang nak buat sembahyang jemaah, buat salat hajat untuk orang pergi Mekah, untuk anak terasa. Pergi sekolah orang buat macam tu juga kan, merata buat macam tu tak? Kan? Boleh kan nak buat sembahyang hajat berjemaah ni? Sedangkan hukum asalnya tak boleh. Saya sepanjang perkhidmatan saya dalam guru ni, bila saya dekat dengan PPD Krian, ya, Panah Jazarah pun bila saya ikut pergi ke camp belakang muda tu, tengok aktiviti kita kat sana. Dalam baru 2 tahun kebelakangan ni, ada seorang ustaz bawa sikit pembaharuan. Apa dia buat macam mana? Kita buat camp Tramulai, camp ibadat untuk budak-budak daerah Krian. Kita buat di camp di LKN di selama tahun lepas. Bila bincang, dia kata anak tak mau jadi imam. Tak apa? Itu yang tak nak baca mana? Dia kata Allah ni, kita masuk surah bagi penuh saf, anak duduk belakang jaga budak, semayang tak ada imam. Faham? Semayang penuh saf, semayang depan tak ada imam. Dia pesan kat budak-budak, hampa tak payah niat makmum. Hampa mula sendiri-sendiri, hampa habis sendiri, lepas tu hampa buat semayang hajat sendiri, hampa buat tahajud sendiri, hampa buat witir sendiri. Tapi jangan rayu, jangan derah. Yang tu. Tahun ni pun dia buat cerita juga ustaz yang sama juga. Tak apalah kan. Memang kalau dari segi sudutnya betul lah, sebab semayang hajat tidak disunatkan berjamaah. Walaupun doa ramai. Okey, itu satu. Ada pula hak dia ni, kita nak buat berjamaah, boleh ke tak? Okey. Kalau nak buat berjamaah, maka semalam saya cuba cek balik, kan? Ada orang menyatakan, okey, dan ni imam duduk depan, ikut gerak geri imam tapi jangan niat makmum. Pasal apa? Sembahyang hajat bukan sembahyang yang disunatkan berjamaah. Dia fikir betul ke cara ni. Bila saya buka kitab yang Anatul Talibin dalam jilid yang
pertama. Jadi yang kedua yang ada talwin disebut di sana jamaah ni, kalimah jamaah tu asalnya salah tu orang faham dah. Al jamaah tu dia kata irtibatu bainal imam wal ma'mum. Hubungan kait antara imam dengan makmum. Dia sebut jamaah dan jemaah ni adalah satu perhubungan antara imam dan makmum. Walau kana makmuman wahidan, sekalipun makmum tu seorang. Nampak? Bila ada makmum, kena ni makmum. Sesuai dengan pandangan almarhum Syekh Zakaria Wamsa menyatakan siapa yang sembahyang sunat tidak niat berjamaah sedangkan dia berjamaah, maka sembahyangnya tak sah dan batal. Ini bukan pandangan saya ni, Allah yarhamlah. Dia kata siapa yang sembahyang sunat jenis tu lah kan. Depan ada imam, tu imam Allah Akbar, kita pun Allah Akbar, tak imam rukuk, kita pun rukuk, kita ikut gerak imam tapi kita tak ni yang makmum. Dia kata sembahyangnya tak sah dan batal. Tapi kalau tuan-tuan nak berhujah dengan saya, payahlah saya tak ada pergi tanya dia dah. Dia tak ada dah. Tapi hak tu maklumat yang saya boleh kongsi. Yang boleh kongsi supaya apa? Okey, kedudukan niat untuk menyelamatkan kita daripada apa? Daripada supaya ada hubungan iman dan makmum. Kalau tidak, tak tahu iman depan. Tak tahu. Tapi tak pun jadi boleh pula kan. Jadi saya rasa dengan orang kata penjelasan saya tentang solat hajat ni sabar sikit, padan aku untuk balik buat bekal kan. Ini baru ni pandangan dia. Orang lain tak dengar lagi. Kan? Jadi macam itulah orang kata sebahagian orang sedikit kurniaan ilmu Allah Taala kepada saya untuk kongsi dengan tuan-tuan terjun gempak apa-apa yang boleh kongsi. Jadi orang kata untuk akhirnya lah kita baca doa dulu, lepas tu kalau nak tanya soal lah. Kalau aktif jawab, tak aktif jawab kita bagi orang lain. Okey, kita baca doa insya-Allah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقي محروما ولا مظلوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cuma dia nak pesan lah, kalau kata bab niat tadi ada pandangan-pandangan lain tu tak apalah. Maknanya lepas ni tambah lagi ilmu lah. Bila saya sebut itu tidak sebenarnya saya habaq ni betul semua dah kan. Tapi setakat yang saya mengaji saya rasa faham, pegang macam tu lah. Allahu a'lam. Kalau saya sadar saya terlalu betul lah. Kesudahan mana? Pada saya lah, pada saya berpegang pada niat umum. Pada saya pegang tu. Maknanya walau macam mana pun boleh tanya lagi orang-orang alim yang lain kan. Barangkali dia dah hujah lebih kemas lah kan. Maknanya pada saya setakat yang pegang macam tu lah. Kalau salah minta maaf.
Okey. Tiada terutama kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tidak dapat hadir pada minggu lepas dan menerima ijazah ni lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nunggu ni, kita akan mengijazahkan sekali lagi pada akhir kelas ni lah. Okey, dan akan diijazahkan oleh Ustaz Jalal lah. Dan seperti biasa terdapat beberapa pengumuman lah. Okey, di hadapan saya ni terdapat DVD yang tempat saya burnkan, DVD kuliah oleh Datuk Mufti lah. Dekat sini cuma ada 3 sahaja. So kalau habis ni sila beri nama, nanti saya burn lah, lain lah, berdasarkan permintaan. Ni tinggal 2 je. Dan esok ini insya-Allah kuliah oleh Ustaz Rizal lah di Pasir Nibung Tebal. Rizal Hafiz. Jumaat minggu depan kuliah oleh Ustaz Ahmad Zaki di Pasir Parin Nibung, dan Sabtu minggu depan insya-Allah kuliah oleh Ustaz Zulkifli bin Zainon lah, dan Fiko Komda tadi. Dan insya-Allah kepada sesiapa yang ingin lagi menyertai program korban dan akikah di Kemboja di hadapan ni, masih terdapat lagi laporan. Dan sesiapa yang ingin menyertainya, tarikh akhir ialah pada bulan 11 ni, awal bulan 11 ni, minggu pertama. Slotnya patutnya slot Ustaz Rijaluddin lah. Tapi kebetulan Ustaz Rijaluddin menunaikan haji, dan Ustaz Rohaizat akan pergi ke Kemboja pada minggu kedua tu. So jadi minggu kedua Ustaz Rohaizat tu bawa ke ni lah. So tarikh terakhir ialah pada 5 hari bulan November lah, pada sesiapa yang ingin menyertai program korban dan akikah di Kemboja bersama Ustaz Rohaizat, sila hantar borang atau ambil borang ni dan serahkan kepada beliau sendiri pada 5 hari bulan 11 ni lah. Sabtu minggu pertama bulan depan lah. Okey, dan terakhir sekali lah, saya mempersilakan Ustaz Jalal mengijazahkan sekali lagi lah siapa yang dah terima ijazah ni, kiranya terima ijazah kali kedua. Siapa yang belum terima lagi ke ijazah pertama kali lah. Dan lepas itu kita pilihlah kita dengan golongan yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hak baru putus set ni kena tambah ya nah. Yuhyi tu. Ni naskah yang tak ada. Nah tu. Yuhyi tu tambah ya selepas ha. Antara ya ujung dengan ha tambah ya titik. 2 titik. Tambah titik dan tambah rumah. Mereka kata pada kuat tambah rumah. Yang ini Yahya. Yuhyi. Okey, baik nah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Kita makna saya tinggal wa subhanallahi wa bihamdihi. Wa subhanallahi wa bihamdihi. Astaghfirullah. Astaghfirullah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا
الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن والظاهر والباطن بيده الخير بيده الخير يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. Sikit lagi ya, tak ulang. La ilaha illallah لا إله إلا الله wallahu akbar والله أكبر wa subhanallahi wa bihamdihi وسبحان الله وبحمده astaghfirullah أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن والظاهر والباطن بيده الخير بيده الخير يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر وسبحان الله وبحمده وسبحان الله وبحمده أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر هو الأول والآخر والظاهر والباطن والظاهر والباطن بيده الخير بيده الخير يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. Yang ni panggil doa apa? Saya Dina Osman. Saidina Osman. Dengan ini saya mengijazahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan doa Saidina Osman. Jawab senang. Kata saya terima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sadaqallahu al-'azim. Dan dari bawah tu terdapat titik biun by Duriah. Siapa yang berminat bolehlah beli. Dan kita akhiri dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.